Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar suara ya? Okey. Okey. Okey, kami dari grup 5 dah ada buat role play tentang test macam mana kita nak produce produce test. So dekat situ kami ada beberapa role iaitu 4 role. Dua adalah guru cemerlang ataupun guru yang cemerlang tentang subjek tu, dan lagi dua adalah guru praktikal lah yang baru first time buat question tu. Jadi di situ kami cuba explain lah secara ringkas macam mana kami buat soalan-soalan tersebut lah. Sebab soalan-soalan tersebut pun ada beberapa item yang perlu diguna pakai. Jadi ini adalah salah satu antara item-item yang diguna pakai ketika membuat soalan-soalan tersebut lah. Jadi boleh lihat lebih detail lah dekat di dalam video tersebut. Jadi kami cuma explain secara ringkas je. Ada 7 jenis iaitu knowledge of terminology, knowledge of specific fact, knowledge of principle, knowledge of method and procedure. Ini untuk measuring. Yang lagi satu adalah ability to identify, application of fact and principle, ability to interpret, cause and effect, ability to justify. Okay, so dekat sini yang first ni adalah untuk kita ukur macam mana student tu menggunakan pengetahuan mereka dalam mencari maksud yang sama dengan ayat yang telah diberi lah, mencari maksud yang sama dengan ayat yang telah diberi melalui pengetahuan mereka. Jadi dekat sini pula adalah knowledge of specific fact, di mana kita ingin mengukur student tu tentang bagaimana mereka interpret soalan tersebut, question tersebut with who, what, when and where. So diorang boleh menggunakan pengetahuan mereka dengan menggunakan specific facts lah, fakta-fakta yang spesifik lah. Dan di sini ialah untuk juga mengukur knowledge of principle pada pelajar tersebut. Dan yang last sekali adalah method and procedure, di mana kita ingin mengukur macam mana cara penyelesaian masalah budak-budak tersebut, dan macam mana problem solving lah, dan step-step yang dilakukan oleh pelajar tersebut untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah antara uses of MCQ item lah, yang berdasarkan video yang telah kami buat. Jadi di sini kenapa kita buat untuk ni adalah untuk identify lah application of fact and principle, dan yang kedua adalah untuk interpret cause and effect relationship di antara student tu, dan yang ketiga adalah untuk justify method dan prosedur yang telah dibuat lah oleh student tu. Jadi seterusnya saya akan bagi kepada Teacher Mira untuk explain tentang writing CQ item. Okey, terima kasih Asri Ilmi. Okey. Jadi kalau kita tengok yang Ilmi bentangkan tadi, itu adalah penggunaan contoh soalan yang kita guna untuk buat sebagai soalan MCQ. Jadi bukan semua soalan yang kita boleh buat MCQ. Jadi itu apa yang saya ingin beritahu. Okay? Macam contoh yang kita nak test terminologi dia semua tu. Sekarang ni saya akan bentangkan ataupun saya akan summarizekan langkah-langkah yang terbaik untuk kita bina soalan MCQ. Jadi kalau kita tengok dalam video roleplay yang kami buat, kami ada tunjuk contoh soalan yang salah yang dibuat oleh Dr. Ilmi, kemudian dibetulkan oleh saya, bukan dibetulkan oleh saya sebagai guru role play sebagai guru cemerlang saya membetulkan dia. Jadi boleh tengok secara jelas macam mana saya betulkan. Jadi ada beberapa poin yang kita kena tengok kat situ lah. Okay. Contohnya, poin yang pertama, untuk penggunaan soalan MCQ, the stem of the item should be meaningful by itself and should represent a definite problem. Maksudnya soalan kat situ haruslah jelas. Okay, macam contoh kalau tengok dekat sebelah gambar ni, poor question, dia tulis South America sahaja, sepatutnya tak boleh. Kita kena
jelas apa yang nak ditanyakan pasal South America tu. Okay. Kemudian seterusnya, free of irrelevant material. Maksudnya dalam penggubalan soalan MCQ tu, janganlah ada benda-benda yang tak ada kaitan tu dengan soalan tu. Macam contoh yang soalan yang pun ni, dia ada apa kata introduction dia, kemudian baru tanya soalan. Sepatutnya tak boleh terus direct tanya soalan. Itu yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, use a negative stated stamp only when significant learning outcome requires it. Okay, kalau yang ini, kalau kita tengok kebanyakan soalan peperiksaan selalu guna perkataan negatif. Contohnya, bukan, tidak, kecuali. Jadi sepatutnya penggunaan perkataan yang sebegitu sepatutnya digunakan kalau kita betul-betul nak menilai perkara tu. Kalau kita tengok, kalau kita berbual perkataan tidak, bukan, kecuali, kita nak menilai lebih ke arah tahap percakapan mereka, tahap perhatian mereka. Tapi kalau ikutkan soalan, kita hanya nak menilai kefahaman mereka mengenai soalan tu. Jadi kurangkan penggunaan bukan, tidak, kecuali tu. Kalau nak guna, hanya guna bila kita betul-betul nak menilai tahap waspada murid, tahap kecekapan mereka dalam menilai kewaspadaan itu. Baru boleh letak perkataan bukan, tidak. Jadi kita bukan saja-saja je nak letak perkataan tidak, bukan tu. Jadi sepatutnya dalam soalan, sepatutnya kebanyakan soalan kita bina haruslah berbentuk positif. Kurangkan penggunaan tidak, bukan, kecuali dan selainnya. Seterusnya, all the alternatives should be grammatically consistent with the stem of the item. Ini dari segi tata bahasa lah. Okay, penggunaan tata bahasa yang betul lah. Kemudian seterusnya, contain only one correct or clearly best answer. Jadi ini jelaslah kalau kita dah bagi soalan berbentuk pilihan jawapan, ada 4 jawapan, jadi harusnya ada satu sahaja jawapan yang betul. Kemudian, item should contain some novelty but beware of too much. Perkataan novelty kat situ bermaksud sesuatu yang baru. Jadi bila kita nak bina soalan, jangan letak perkataan-perkataan yang tak akan difahami oleh murid. Boleh letak tapi jangan terlalu banyak yang akan seterusnya mengganggu tahap perhatian mereka dalam menjawab soalan. Okey. Seterusnya. Okay. Seterusnya, all distractors should be plausible to distract the uninformed from the correct answer. Maksudnya distractor kat sini adalah gangguan. Plausible kat sini maksud munasabah. Jadi kalau kita nak bubuh gangguan dalam soalan, haruslah benda tu munasabah. Jangan cukup suka hati saja nak bubuh. Contohnya, jawapan ni Robert Theory, jawapan yang lain Christopher Columbus, dia tak ada kaitan. Dia tak munasabah. Kalau nak letak, haruslah bermunasabah gangguan tersebut. Seterusnya, verbal association between the stem and the correct answer should be avoided. Maksudnya kat sini perkaitan dari segi perkataan. Jangan letak benda yang sama. Contoh dalam soalan, dia tanya mengenai macam mana kita nak hubungi siapa untuk memaklumkan mengenai tornado di kawasan kejiranan kita. Locality. Dia menggunakan perkataan locality kat soalan. Kemudian kat jawapan yang betul adalah local radio station. Jadi ini adalah ada perkaitan dari segi perkataan. Jadi ini beri clue kepada pelajar bahawa inilah jawapannya. Jadi kita kena elakkan perkaitan dari segi perkataan yang sebegini. Seterusnya, the relative length of the alternative should not provide a clue to the answer. Kat sini maksudnya dari segi pembinaan jawapan, kepanjangan jawapan tu haruslah sekata lah. Okay, janganlah jawapan betul tu yang panjang. Jadi ini akan beri clue. Jadi kalau nak buat 2 panjang, 2 pendek, okey. Okay, itu yang dimaksudkan dengan point ini. Seterusnya, the correct answer should appear in each of the alternative position approximately. Maksud kat sini, jawapan ni contoh dalam satu kertas ada nombor 1 sampai 5. Janganlah semuanya A, jangan begitu. Jadi kena alternate lah A, B, D. Kemudian yang seterusnya, use sparingly special alternatives such as none of the above or all of the above. Sparingly ni maksudnya berhati-hati. Jadi kalau kita nak letakkan jawapan none of the above or all of the above, kita haruslah gunakan dengan berhati-hatilah supaya kita tak akan mengelirukan para pelajar. Seterusnya, do not use MCQ item when other items type are more appropriate. So ini ada kaitan dengan yang apa si ilmiah beritahu tadi. Kalau soalan tu kita boleh dinilai melalui menggunakan item lain, macam contohnya subjektif, essay ataupun projek ataupun task based. Jadi jangan gunakan soalan itu dalam MCQ. MCQ hanya gunakan untuk kita test yang apa yang si ilmiah beritahu sebelum saya tadi. Itu sahaja. Seterusnya bagi kepada rakan saya, kita Hani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan fokuskan pada soalan struktur dan juga esei. Struktur ni kita dapat tahu lah, selalunya kalau subjek-subjek akan digunakan dalam kertas dua lah, di mana pelajar kena jawab dalam mengisi tempat kosong. So dalam video role play tu kami ada buat contoh soalan yang salah dan juga yang dah dibetulkan. Macam mana dia punya gambaran tu, kalau ada gambar raja kita kena label betul-betul, kalau tak di label tu nanti akan memberi kekeliruan kepada pelajar. So soalan struktur ni bertujuan dia untuk dapat mengasahlah kemahiran berfikir pelajar secara kritis dan juga kreatif. Okey, soalan struktur dia ada beberapa prinsipal. Okey, antaranya kita kena mengenal pasti inference dia, iaitu kesimpulan kepada soalan struktur tersebut. Lepas tu kena kenal pasti generalisasi apa yang dibenarkan dan juga tidak dibenarkan. Kita kena mengetahui andaian apa yang dikehendaki dan juga mengaplikasi soalan dalam bentuk gambar rajah supaya pelajar dapat lagi memahamilah konsep soalan tersebut. Basically soalan struktur ni dia lebih memerlukan jawapan yang terbuka, iaitu tidak spesifik untuk pelajar. Okay, next. Okay, untuk buat soalan struktur ada juga beberapa metod. Okay, first kita kena pilih bahan yang bersesuaian dengan objektif course ataupun subjek tertentu tu lah. Kita kena gunakan bahan yang sesuai dengan pengalaman pembelajaran dan juga pembacaan pelajar. Lepas tu pilih bahan yang jelas, ringkas dan nilai interpretasi yang baik. Number item harus bersesuaian dengan kandungan bahan, dan juga last sekali kita kena pilih bahan yang ringkas tetapi bermakna supaya mudah untuk pelajar nak memahami soalan lah. Sebab jawapan dia tu tidak spesifik, jawapan tu terbuka. So bila nak marking nanti cikgu yang akan interpret jawapan tu diterima ataupun tidak. Okay, next. Okay, esei juga ada beberapa metod. Macam dalam contoh role play tu, esei yang first cikgu tu buat kesalahan tu, esei dia sangat umum yang membuatkan pelajar tak faham apa yang soalan ni nak. So bila kita dah baiki tu, baru kita nampak okay sebenarnya esei tu dia nak fokuskan kepada happiest event. Sebab first tu soalan tu dia just mention umumkan event apa. So bila dah diperbetulkan, kita kena mention yang lagi spesifik. Event tu event apa. So happiest event, baru pelajar akan faham. Okay, kena buat jawapan esei berdasarkan pengalaman yang gembira lah. Okay, juga kita kena gubal soalan yang bersesuaian dengan kemahiran standard pembelajaran. Gubal ayat supaya soalan lebih jelas macam saya katakan tadi. Lepas tu menyatakan peruntukan masa yang diperlukan untuk siapkan satu esei. Kalau kita tengok soalan, kalau kita buat soalan esei, biasanya mereka akan letak di atas tu, okay, gunakan masa 25 minit untuk soalan ini. So pelajar akan pandailah nak bahagi masa sebab esei kan memerlukan masa yang lama untuk berfikir. Lepas tu elakkan penggunaan soalan-soalan pilihan. Ini yang untuk general lah. Kalau soalan English akan ada juga yang kita kena pilih. Tapi kalau macam subjek-subjek lain, terus direct pun tak apa, tak payah pilihan. Okay, itu saja daripada saya. Kemudian saya serahkan kepada Sir Naufal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh pada next slide. Okay, saya akan terangkanlah macam mana kaedah-kaedah untuk kita buat penilaian berdasarkan prestasi murid lah. Okay, yang first ni kita kena fokuslah kepada hasil pembelajaran yang memerlukan kemahiran kognitif ataupun performance student tersebut. Jadi dekat sini kita boleh faham lah, kalau kita nak buat sesuatu soalan tu, kita kena fokus kepada hasil pembelajaran yang kita ajak sebelum kita nak buat tu. Dan pada hasil pembelajaran tu, dia memerlukan kemahiran kognitif dan juga yang boleh menilai student performance tu. Okay, untuk yang kedua pula,
to select or develop tasks that represent both the content and the skill that are central to important learning outcome. Okey, bagi yang ni pula, untuk kaedah yang kedua ni, kita boleh pilihlah ataupun membuat satu tugasan yang dia boleh mewakili kedua-dua konten dan juga skill yang penting kepada hasil pembelajaran. Jadi kat sini bagi kepada kita yang guru-guru ni, kita boleh pilih ataupun kita boleh membuat satu tugasan lah yang boleh mewakili, represent both the content and the skill that are central to important, yang penting kepada hasil pembelajaran. Okey, yang ketiga sekali, kita juga haruslah meminimumkan keberuntungan prestasi tugas tersebut terhadap skill yang tak relevan. Jadi yang tak relevan kepada intended purpose of the assessment task. Okay, dekat sini kita harus kalau kita nak buat satu soalan tersebut, kita kena minimumkanlah keberuntungan tu, dependence of task performance yang terhadap skill-skill yang tak relevan to the intended purpose of the assessment task. Okay, yang next slide. Hilmi. Okay, untuk ni provide ini untuk kerja khusus ya. Yang last kali ni 6 ini. Ini untuk kerja khusus. Jadi yang ini adalah untuk provide the necessary scaffolding di mana kita membantu student lah. Kita memberi guidance kepada student dalam secara apa orang kata secara personal lah. Kita bagi tahu student tu apa yang tugas itu perlukan. Okay, yang kelima adalah construct task direction so that the student task is clearly indicated. Di sini kita memberitahu step by step lah untuk task tersebut, untuk tugas tersebut kepada student supaya student tu dapat faham tugas dengan lebih terperinci apabila diorang faham proses untuk tugas tersebut lah. Okay, yang keenam adalah di mana kita membuat rubrik, scoring rubrik supaya menjadi rujukan kepada student tersebut untuk memfokuskan tugas mereka kepada markah yang akan diukur pada akhir tugasan lah. Jadi di situ kita dapat lebih memberi pelajar tersebut lebih spesifik lah untuk apabila membuat tugasan membuat coursework. Okay, itu antara 6 poin. Terima kasih. Reference yang telah kami gunakan. Itu saja daripada kami. Untuk buat. Terima kasih. Great job anyway. Group 5. Ada rupa yang ada commentary. It's very comprehensive. They prepared long time ago. Congratulations. 4, you want to start the activity ke? Prepare activity, right? Okay, yang tu buat offline. Let me know how do you want to do this. Doktor, saya buat summary boleh? Okay, yes please Nadra. Okay, alright. Sekejap ya, saya share. Kejap. Okay, boleh nampak tak saya punya screen? Sekejap. Okay, alright. So, ini memang betul-betul summary lah. Kalau nak dia punya slides dia, nanti saya hantar dekat dalam group. Okay, harapnya semua orang boleh dengar suara saya dengan jelas dan juga boleh nampak saya punya screen dengan jelas juga. Sebabnya kat sini hujan.
Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ini saya akan bagi ringkasan tentang jadual spesifikasi ujian. Okay, seperti yang anda semua telah tonton di YouTube. Okay, alright. So sekarang saya just nak bagi secara ringkas. Okay, so jadual spesifikasi ujian ataupun JSU ni dia adalah jadual lah. Okay, jadual yang mengandungi senarai topik ataupun objektif pengajaran dalam bentuk aras kemahiran yang diuji. Ini dia punya definisi dia. Okay, JSU ni dia banyak nama. So ikut pada guru, pada sekolah, pada PPD nak panggil apa. Okay, tak ada masalah. Sebab tu kalau jumpa nama lain dia, janganlah terkejut dan takut. Okey, kita tengok pula pada kepentingan JSU. Okey, kita tengok kepentingan JSU. Antaranya adalah untuk mengelakkan guru daripada membina ujian secara sembarangan. Dan selain daripada itu untuk beri panduan ketika membentuk format ujian. Dan seterusnya untuk menjamin tahap kesahan dan kebolehpercayaan kurikulum yang tinggi. Dan juga untuk menentukan perseimbangan antara topik dengan aras kemahiran yang diuji. Okey, kalau kita lihat JSU ni dia sebagai panduan, okey, kepada penggubal soalan untuk buat soalan secara terancang. So jadinya tak adalah dia buat soalan tu secara melulu je. JSU ni juga dibina untuk tentukan bidang, topik dan juga objektif pengajaran yang nak diuji supaya ujian tu dia sesuai dan juga mengikut aras kemahiran yang diuji. Lepas ni kalau dengar ataupun nampak je perkataan JSU, ingat keyword ni sebagai panduan ataupun guideline. Okay, so lepas ni semua orang dah tahulah. Okay, ingat lagi tak yang construct tu? Construct tu maksudnya apa? Nanti kita tengok. Alright, so sebelum pembinaan JSU, sebab tu saya sebut construct tadi, bagi teaser sikit. Okay, so ini adalah dia punya checklist sebelum nak bina JSU. Kena tahu ataupun kenal pasti construct. Construct tu adalah apa benda yang diukur ataupun ditaksir lah. Alright, ini kita boleh rujuk matlamat ataupun objektif pembelajaran dalam sukatan pembelajaran, dalam RPT, kalau in English SOW, Scheme of Work ataupun DSKP. Yang boleh tengok dekat situ construct dia. Lepas tu apa lagi yang kita nak buat? Kita kena senaraikan tajuk. Dah senaraikan tajuk, kita kenalah kaitkan tajuk dengan construct tadi. Bendanya berkait-kait kan? Okay? Sebab tu senang je nak buat. Tapi sebabkan kita baru je first time tengok, kita terkejutlah sikit, benda baru kan. Okey, seterusnya kita tentukan bilangan item bagi setiap construct. Item ni ikut yang, aduhai lupa pula. Yang teori kognitif tu. Okey, ada memahami yang banyak-banyak tu kan. Yang ada 6 tu, okey. Taxonomy Bloom. Okey, itu kita kena tentukan dia punya bilangan item dia, berapa banyak dan apa yang kita nak guna. Dan seterusnya kita tentukan imbangan tahap kesukaran. Imbangan tu ingat lagi tak, dia punya peratus aras kesukaran ataupun nisbah. Dua-dua boleh, nak guna either one lah, nak guna peratus boleh, nisbah boleh. Dia ada contoh 40%, 40%, 20%. Ataupun nak guna nisbah 2-2-1, nak guna 5-3-2, suka hati. Okey, itu terpulang kepada guru-guru yang membina soalan itu. Okey, seterusnya kita tengok langkah-langkah pembinaan JSU. Alright, kita tengok. Ini memang kalau tengok video tu lebih jelas lah. So saya just listkan sahaja apakah langkah-langkah dia. Okey, mula-mula kena masukkan maklumat. Maklumat ni yang itulah, maklumat sekolah, subjek apa, tarikh, benda-benda macam tu kan. Dan seterusnya kita buat jadual, senaraikan tajuk pada jadual. Dan kita senaraikan topik, minggu belajar berdasarkan silibus. Ini nanti nak kena buat kira-kira. Semua jalan kira telah ditunjukkan dalam video. Nanti saya akan share lah dia punya slides. And then kita buat pengiraan wajaran dan item. Berapa banyak item yang nak digunakan. Okay. Berapa banyak soalan susah nak bubuh. Berapa banyak soalan memahami. Mereka cipta, adalah kira-kira dia. Ni membuat pengiraan item samalah. Okey, alamak,
lupa nak padam ini. Okey, dan membuat pengiraan aras kesukaran. Yang tadi tu nisbah peratus tu. Okey. Mari kita lihat ciri-ciri pentaksiran yang bagus. Okey, ada 3 je kat situ kan. Sebenarnya tak banyak pun. Okey, pertama sekali, kandungan ujian yang dijalankan tu mestilah berdasarkan JSU. Kalau tak guna JSU, nanti cacar marba sikit lah, begitu kan. Alright, so sebabkan ingat tadi, keyword tadi, JSU ni kan panduan, guideline. So, kita kenalah buat soalan ikut JSU. InsyaAllah guru-guru ni dia akan lebih jelas dan terpandu nak buat apa. Okey, seterusnya analisis item. Okay, analisis item. Alright, pentaksiran yang bagus ni dia tahu tahap kesukaran yang ditentukan tu mestilah berdasarkan ataupun based on dia punya pelajar dia sendiri dan juga tidak mendiskriminasi. Okey, sebabnya yang buat JSU ataupun yang buat JSU ni ataupun soalan-soalan ni yang buat tu cikgu sendiri kan. Jadinya kita yang menentukan tu. Menentukan soalan-soalan dia, tahap-tahap dia dan mestilah berdasarkan pelajar. Kalau tak berdasarkan pelajar nanti susahlah. Alright, mendiskriminasi tu kita tengok kat sini tahap kesusahan, diskriminasi. Diskriminasi ni maksudnya soalan yang dibuat tu sesuai dengan pelajar advance, intermediate ataupun pelajar yang biasa. Istilah yang digunakan mestilah senang dan juga senang ataupun mudah untuk difahami lah. Contoh kalau bagi banyak soalan aras susah nanti, apa akan jadi dekat pelajar kan yang kurang menguasai tu. Sebab tu ada wajaran untuk kita balancekan dia punya tahap. Nanti sama lah differential item function ini dan akhir sekali keadilan dalam pentaksiran yang lebih kurang macam diskriminasi. Okay, so pentaksiran ataupun soalan tu mestilah menghormati setiap individu. Dia tak guna pengetahuan ataupun kemahiran yang tak ada kaitan dengan konstruk tadi dan juga dia tak guna bahan yang negatif, stereotyping dan mestilah menggunakan istilah yang macam sesuai. Okay? So itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Sekiranya ada soalan nanti tulis dekat ruangan chat, nanti kita jawab. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Sekejap ya, saya off sharing, stop sharing. Okay. Tanya, Indra nak cakap apa ke bagi pihak Grup 4? Tak, kita orang ada game, ada Kahoot. Oh ya. Please, yes please. Go ahead, saya lupa. Okay, sorry ya. Kejap ya. Boleh nampak screen saya? Boleh. Boleh nampak. Okay, so kejap ya. Internet saya tak berapa nak bagus sangat. Okay, so korang boleh masuk dekat ni Kahoot. Kemudian masukkan PIN dia 6378526. Sebelum tu saya nak minta maaf sikit ya sebab dekat kawasan saya sekarang ada ramai orang, jadi kalau bising minta maaf ya. Okey, sekarang kita ada Acap, kita ada Z, kita ada Dia, kita ada Jing, kita ada Nur, kita ada Mira. Okay. You know, the only person I know here is Mira. Yang lain Acap. Acap ni Ashraf eh? Okay, kita ada Ya, saya. Siti, okay, Hani, my other sibling from Firhani to Farhani. Then Kim So Hyun. Okay, is that yeah, that's a Korean name. Sorry ya, saya tidak berapa tahu sangat. So saya tidak tengok. I don't watch Korean series, jadi minta maaf lah ya.
Kimi ya. Kimi tahulah, kenal lah. Kimi. We have Kay, we have Hanis, we have Faz. Are we still waiting for other people? Adakah kita masih menunggu? Kita baru ada 18. Oh, we have, it seems like macam kita ada student baru pula dalam kelas ni kan. Kita ada Rick, kita ada tanpa nama. Oh, interesting. Kita ada Faz. Siapa lagi? Karina Kapoor. फिर भी दिल है Hindustani. Kita ada Zain Malik. Zain Malik boleh menyanyi lepas habis kelas? Then we have Conan, Bebek. Macam Bebek. Bebek ni angsa kan atau itik dalam bahasa Indonesia. Storm. Nurjat. Okey, kejap. Yang Nurjat ni provokatif sikit. Jadi okey, tidak apa. Tapi interesting. Kita ada Abdul Wahub. Instead of Abdul Wahab, kita ada Abdul Wahub. Ainur. Oh, Ainur ni iyalah, ada sudah kan Ainur. Okay. Ada lagi yang mau tunggu? Ada lagi yang mau join? Sorry guys, this is very unscripted. Kalau terkeluar bahasa Sabah saya kan saya minta maaf betul-betul ya. Sebab saya ni kalau minta maaf lah ya. PSJ. Alright. Ada lagi? Atau kita boleh start? Itu saja ataupun kita boleh start sekarang. Okey, kalau kita boleh start sekarang, saya akan tidak apa Syaira, thank you. Okey, saya akan start sekarang ya. Okey, start game 3, 2, 1. Okey, jadual spesifikasi ujian. 3, 2, 1. Okey, dia true or false. Jadual spesifikasi ujian JSU juga dipanggil sebagai jadual penunjuk ujian JPU. Betul ataupun salah? Come on everyone, come on, you can do it. Wow, cepatnya. 4, 3, 2, 1. Okey, salah. Jawapan dia adalah salah, false. Kita tengok dia punya Ainur. Ainur nombor 1. Hai Ainur. Kemudian kita ada Ashraf dan we have K. K ni masih lagi saya terfikir siapa K ni. Okay, next question. Orang yang bertanggung jawab membuat JSU ialah guru penasihat dan guru mata pelajaran. Betul ataupun tidak? By the way, kita ada 12 soalan. Kita sekarang berada di soalan nombor 2. Satu. Alamak, ada yang terlambat jawab. Okey, jawapannya adalah salah juga. Okey, kemudian kita ada next one. Mira. Hai Mira. Lepas tu kita ada bintang Hollywood dan juga Nur. Okey. JSU amat penting untuk menjamin kesahihan dan sebagai bukti standar kurikulum yang diajar di sekolah. Betul ataupun tidak? Come on everyone, come on. Okay, thumbs up. Betul. JSU amat penting untuk menjamin kesahihan dan sebagai bukti standar kurikulum yang diajar. Kemudian kita bagi Mira on fire. Then we have Karina Kapoor dan Acha. Good job Acha. Sekarang soalan nomor 4. Guru perlu memastikan jenis soalan, bilangan soalan, tahap kesukaran ujian dan lain-lain sebelum menghasilkan JSU. Betul ataupun tidak? Ini memang self-explanatory lah. Kita boleh tengok dia punya soalan saja pun tidak tahu jawapan dia kan. Okay. Ada yang tertinggalkah? Ada yang terkeluarkah?
Betul. So, jawaban dia adalah betul. Oke. So, kita tengok siapa yang ranking sekarang. Mira, you're still on fire, Mira. Good job. Then we have Bintang Hollywood dengan Acha. Oke, Bunga, Jessica. Timbangan tetap kesukaran boleh ditulis dalam bentuk beratus sahaja. Betulkah imbangan tahap kesukaran cuma boleh ditulis dalam bentuk beratus sahaja? Kita tengok. Two, one. Okay, tidak. Dia sangat fleksibel. Okay, right. Thank you. Mira, you're still on fire. Acap dengan K. Good job. Up 4 places. Z is the highest climber. Good job, Z. Guru boleh memilih untuk tidak menggunakan taksonomi Bloom ketika membina sistem penentuan aliran soalan. Betul ataupun tidak? Wih, laju. Lagi. 4, 3, 2, 1. Time's up. False. It is false. Dia perlu menggunakan taksonomi Bloom. Good job. Ainur, Hani, Rick dengan Siti. Rick roll. Okay. Ketujuh, antara perkara utama yang perlu ada dalam jadwal spesifikasi ujian ialah kandungan tajuk. Betul ataupun tidak? Ada 2 lagi belum jawab. 25. Alamak, terlambat pula. True, it is true. Baik. Hey, Mira is still on fire. Ani, Rick, going up the stairs. Kita tengok pula yang ke-8. Jumlah item dalam pemilihan JSU merujuk kepada jumlah. Apa itu item? Keluar maksudnya sama kan? Item itu apa? Adakah dia merujuk kepada wajaran, tajuk, soalan, atau aras? Good job. Dia adalah merujuk kepada soalan. Oh, everyone is on fire. Okay, good job everyone. Okay, soalan 9. Soalan 3 terakhir. Aras kesukaran terbahagi pada 3. Rendah, sederhana, dan tinggi. Betul ataupun salah? Atau di tengah-tengah dia ada rendah 2.0, rendah 3.0, atau bagaimana? I think this one dia punya tu memang okay kan? Right, good job. Okay, kita tinggal soalan nombor 10. Para pembina ujian perlu melihat kesahan ketika peringkat perkembangan dan juga peringkat penilaian. Kesahan. Kesahan maksudnya validity. Perlu ataupun tidak dalam peringkat perkembangan dan juga peringkat penilaian. Kalau dalam research validity itu kalau tidak ada, sebenarnya tidak boleh teruskanlah kajian. Satu tidak dapat jawab. Tidak apa, it's okay. Mira is still on fire. Has track of 10 correct answers in a row. Good job, Mira. The usual genius dalam ALT. Ada diskriminasi ialah keadaan di mana para pelajar yang pakar dalam sesuatu tajuk dapat menjawab soalan dengan baik. Betul ataupun tidak? Tiga, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Jawapannya adalah betul. Okay. Diskriminasi itu terjadi apabila seseorang pelajar pakar dalam sesuatu hal dalam ujian tersebut. Oke, yang ke-12, yang paling last. Contoh full test adalah ujian mata pelajaran sains dan proportional test pula adalah biologi, kimia, dan fisik.
Okay. Full test adalah apabila kita gabungkan semua komponen di dalam satu subjek, dan proportion test pula adalah subjek itu kita pisahkan kepada beberapa elemen. So, itu adalah maksudnya proportion. Okay, sekarang kita lihat podium. Siapa yang ranking first? Hani. Good job, Hani. Nomor 2, Nur. Dan yang pertama, of course, Mira. Congratulations, Mira. Good job. Runners up. Nomor 4 kita ada Arawi dan Jarek Roll. Okay. Alright, thank you guys so much. Terima kasih. Saya pas kepada dokter. Terima kasih semua. Atas keterlibatan. Tahniah 3 pemenang top 5. Tahun. Sekejap ya. Apa beberapa soalan mungkin some people might want to ask more. You can ask on Padlet lah kalau ada soalan tentang Kahoot, kenapa jawapannya begini, kenapa jawapannya bukan salah, sepatutnya salah, everything. If you have that kind of question, you can buat Q&A lah dalam Padlet yang group 4 sediakan, and I can intervene juga ya. Bila apa sambil-sambil I will check on that Padlet. Okay. Terima kasih doktor. Okay, jadi group 4 basically, if you notice, kumpulan 4 dengan 5, topik ni lebih kepada, if you notice, kita punya assessment akan, this is what you want to refer or to base on lah. Apa untuk panduan lah. Group 4 TOS akan dalam GBA pun ada game based assessment, lebih kepada soalan peperiksaan objektif lah, item objektif. Jadi yang tu saya minta buat TOS, table of specification ataupun jadual penentuan ujian, jadual spesifikasi ujian, jadual penentuan item. Ada yang kata item sebab dia buat ujian dulu kemudian dia pecah jadi item. Itu pun ada juga praktis amalan yang even university buat, okay? Pecahkan kepada 2 mula-mula, letak bagi item, kemudian besarkan skop lagi ujian. Maksudnya topik itu keseluruhannya berapa soalan. Lebih kurang macam construct dalam panduan final exam replacement saya lah. Saya bagi contohkan, ini basically ada 3 keseluruhannya. Ini markah besarnya. Kemudian lagi detail. So there's no right or wrong, tapi as long as you have, you know, like the mapping, at least ada perancangan besar. Sometimes they don't have like specific, memang map one to one. Okay, ada setengah dia memang minta one to one, depends on your department, sekolah, apa mereka tentukan. And lately, especially with PBD dengan kat universiti pun, guru mata pelajaran selalunya mereka yang buat. Tapi mungkin di sekolah tadi, soalan tadi yang tim 4 bagi tahu kata itu ialah bukan guru mata pelajaran atau guru penasihat, something like that, right? And jawapan is betul, mereka bukan salah, maksudnya mereka bukan gubal buat TOS. At some point, sometimes ada jugalah in certain situation, especially when the teacher in charge of assessment, okay, yang mungkin mereka masukkan tu mungkin dari segi lembaga. Kadang-kadang peringkat daerah mereka yang tentukan sebab PT3 mereka bagi GSU, okay, buat sekolah buat masing-masing berdasarkan GSU yang diberi ataupun TOS yang diberikan. Okay. Itu game base. Game base akan relate sikit lah dengan TOS sebab TOS ada markah and it's a little bit big juga lah the weightage. Kalau perasan dalam saya punya final exam replacement punya dokumen pun, that's like a weightage juga lah, wajaran. Kan, yang ini berat sikit sebabnya lebih penting ataupun yang tu kita nak tekankan. The rest tu are just like important tapi it's more like kita kata secondary. Okay. Kemudian group 5. By the way, tahniah ya, group 4. Activity, YouTube and even the wrap up is very comprehensive. Okay. Kudos to both. I know you've been working so hard. Everybody pun, ever since the presentation, you've been, basically
keep on buat saya memang sentiasa nak kena tengoklah tiap-tiap minggu, insyaAllah. Kemudian group 5. Group 5 now it's objective and also dia extended sikit, interpretive and even essay and performance based. And kalau dalam assessment final exam replacement, basically item objective tu GPA kita lah. And I just ask you to choose a game platform untuk buat. Kemudian ada alternative assessment. That's actually yang Teacher Hani dengan Teacher Naufal punya part lah, when they start talking about interpretive, bagi diagram or pictorial or even a stem that makes them interpret things, menterjemah, menginterpretasi sesuatu. Okay, jadi mereka tunjuk roundabout. That question is really interesting ya. Memang kena tengok roleplay tersebut. Kemudian ada soalan essay. Kemudian adalah sekali performance based. Performance based kan tadi kan katanya cikgu tak boleh suka-suka hati bagi saja. Okey, anda pergi buat kerja kursus. At least perinciannya perlu ada. Guidance, some sort of scaffolding. Katanya teacher Sir Naufal dan teacher Hani. But bila ingat tak malam yang satu sekali tu saya kalau orang kata nenek share, I keep snap shopping, shot the conference. That is a conference basically from all over the world. Cuma dia buat masa tu pukul 10 malam lah, 10 pagi EDT, Eastern time, US. Jadi the conference namanya Beyond Multiple Choice. So now internet testing vendors, testing companies, they are actually trying to push more beyond multiple choice. Multiple choice still, people are really interested in doing multiple choice. Cuma masa conference they start doing kan, ada robot berjalan mengejar and even concept map. Mind mapping is actually they trying to automate it. Mind mapping macam peta minda kita buat kan, peta dakak, peta alir, whatsoever you learn. Kalau dalam curriculum kan, DSKP, KSSM, dia ada kan dalam buku teks, different types of peta lah, carta alir, whatsoever. So they're trying to ask that kind of, let students do the concept map, do kind of like explanation based. Okay, kenapa buat macam tu? Ingat tak I shared with you the gambar Piramli, cerita Piramli about the teka-teki. Those who grown up with Piramli, I'm not sure lah, most of you gen berapa, but I know for me, I'm basically Gen berapa? Gen Y. No, Gen Y. Yeah, I heard that too. Apa? I don't know, mungkin dia nak buat background sikit. Yeah, I heard that. Saya dengar punya Sri, but so far dia tak mengganggu, tak apa. The explanation is kadang-kadang boleh juga kita buat dalam bentuk multiple choice boleh. So it's interesting, different format sebenarnya for different purpose. Macam Ilmi kata ada beberapa kegunaan lah untuk test teori dan sebagainya. Test teori, prinsip, procedure mungkin lebih sesuai guna certain item. Okay, dan back to table of specification, bila Teacher Nadrah mention apa potensi lah based on the taxonomy. Okay, those are really related. Memang boleh kahwin, cuma yang ni deep lagi. Yang Ilmi bagi tahu, okay, these are the examples, tapi Teacher Nadrah mention dalam TOS perancangan dia. Okay, this is MCQ, tapi jenis macam mana? Kalau analisis, apa beza dengan aplikasi? Sebab tadi Teacher Nadrah pun bagi tahu dengan penjelasan yang lebih lanjut. Okay, those kind of things you have to decide masa GBA and also alternative assessment. And alternative assessment, we don't really have SU per se, tapi kita buatlah kata course assessment plan. The one that I give to you, the whole document yang tebal tu, yang PDF tu, I finally compile. That's actually my course assessment plan. Basically for my questions yang memang tak ada soalan objektif. Bila soalan objektif nanti ada online test lah. Online test, that's actually most of them are objective, which is MCQ, matching, and a couple of stuff. Minggu depan kita akan try the platform. I'm using Classmarker platform. Okay, kita akan try test. Cuba try test. Yes, thank you. Thank you, teacher. Yeah, I got it from my son. My son dah bangkit, dah lega, saya pula. Still.
I'm sorry, but I cannot cancel. I was thinking like, dapat MC tadi tapi tak sempat, tak boleh cancel. I think kita pun tak banyak masa dah. Yeah, I'm gonna miss you guys nanti. Okay, so sekarang pukul 4. My plan is actually to buat sikit, cerita sikit lah tentang apa, the second part of the statistics. So, okay. I try to, yang tu pun nak briefly supaya kita boleh stop sekejap and then I can adjourn the class. Kita tangguh kelas lah. Mana dia? Let me check here. I have warm water with me next to me, Teacher Sharon. Thank you so much. I'm gonna share my screen. Time we did statistical concepts that part, right? Remember we did we check statistics dan nak describe center, bahagian tengah, kita tengok mean, median, mode, kemudian yang nak describe serakan ataupun the spread. So kita ada apa? Variance, standard deviation, interquartile, okay. And then we take some distribution, taburan kita boleh apa ceritakan dari segi bentuk. Ada yang bentuk normal, skewed, positive, negative dan sebagainya. Ada yang bimodal dan sebagainya. Then that's back to the modes lah. How many modes they have mode. Yang titik lah. Yang tengah. Kemudian kita tengok sikit correlation dan z-score. Okay, but those are actually some of the basic stuff lah for measurement. And you are actually using those. Tadi pun baca kat pasal aras kesukaran kan. Rendah, sederhana, tinggi. And I'm very happy lah everybody got that correct. Okay, memang pun rendah, kesukaran, tinggi. Sebab those are the analysis that we're going to make. Bila kita ada table of specification, we rancang, kemudian kita analysis item, we can check. Betul ke itu actually aras sederhana atau aras rendah atau aras tinggi? Some questions nampak macam very knowledge or very very pengetahuan, tapi very difficult, macam kata kebat lah, those kind of things, kebat. So depending on how you put, because there are a lot innovations on item formats, a lot, but then back again to the purpose. Kita nak ukur apa? Apa tujuan item tersebut? Apa tujuan exam tersebut? Okay, balik kepada tujuan asal yang kita nak guna. Okay. Then trick, target trick continuum. I think yang ni kita cerita dulu awal-awal kan, kita buat tunjuk the handsome trait dan sebagainya. So that's actually what we want to measure. The ujian actually we want to make sure we want to actually come out like inference. Kita nak bagi interpretasi sikit. Okay, based on ujian ni dia ambil trait ni begini, ataupun sifat ataupun ciri-ciri seorang tersebut ataupun entity, it could be manusia, tapi sekarang kita berminat tentang manusia lah. Okay, dan ada skala. Skala tersebut kita kata arbitrary. Arbitrary means we decide what we're gonna put, what we're gonna decide, what we're gonna use the scales, and most of the time it based on the variable, pemboleh ubah, ciri-ciri pemboleh ubah tu. Mungkin dia bentuk ordinal ke data tersebut, okay, data tersebut berbentuk apa, continuous and interval, okay, dan sebagainya. Dan masa kita cakap pasal measurement, kita kata this is two-way street. Measurement tu pengukuran ialah proses dua hala. Ada item, ada person, ada entity. Kemudian yang ni kita lihat dari sekarang, kita dari segi person properties. And this one, I don't really want to touch that much, especially person specific distribution. Yang ni I'm going to summarize a little bit. But quality of measures. Yang ni it doesn't matter lah. It's not only person properties, tapi even item properties pun ada quality of measures. To be cakap senang, quality of measures ni ukuran, quality ukuran atau quality score yang kita cakap selalunya kesahan, validity, and then kebolehpercayaan, reliability, and then there's an element of the standards, satu elemen fairness, keadilan dalam ujian. That's actually also include quality of measures. Macam tadi pun group 4 ada cakap different item functioning. Yang tu nak tunjuklah macam mana item tu fungsi dia berbeza kepada grup berbeza. Jika ada consistent item tersebut memang maybe pro certain kumpulan, mungkin is actually that's an indication of bias. Okay, itulah kita nak elak lah fairness. Bahasa mudahnya kita nak make sure item tersebut
dia berfungsi dengan telus, dengan adil, tak kisahlah dia tanya grup yang mana. Means there's no kita hanya nak ukur apa perbezaan dari segi sesuatu trait, tapi bukan berdasarkan ciri-ciri lain lah, SES dia ataupun pengetahuan agama dia. Okay, those are the things. Okay, quality of measures we talk about, validity, reliability. And of course, measurement errors, banyaklah ralat. Kita cakap tentang ralat. Kalau kita errors kita relate closely dengan reliability. And and overall, error dengan reliability tu is actually terbalik lah. Kalau ada error, tak reliable lah the score. Kalau less error, the reliability is score. The reliability of score, kebolehpercayaan score ataupun ukuran tersebut tinggi. Okay, jadi apabila ada ada kebolehpercayaan, adalah evidence kesahan. So you see how things are related. Okay, but some people are trying to make like group lagi lah. Okay, kesahan ni macam ni, kebolehpercayaan ni macam ni. Actually, kebolehpercayaan tu in a way is actually what do you call it? Condition lah untuk kesahan. Kalau tak ada kebolehpercayaan, usually memang tak sah. Tapi sometimes kebolehpercayaan tinggi, tapi boleh juga ujian tersebut ataupun skor tersebut tak ada validity. Okay, yang tu pun kita akan tengok. Okay, that's what we did. That's through the brief. Sekarang pukul berapa? Okay, 4 minit. Okay. Goal of measurement again, pengukuran bila kita suruh seseorang ataupun satu group of students jawab satu ujian kita. Dalam ujian tu ada beberapa item. Kita nak dapat maklumat lah berdasarkan item tersebut. Mungkin dari segi personality, even dari segi kecerdasan, dari segi ability dia, keupayaannya dalam sesuatu perkara. Okay, so this is actually the information. Sebab dia bagi tahu apa yang based on dia lihat lah. Kalau personally, sometimes it could be self-perceived. It could be kita kata itu subjektif pada diri dia. Kadang-kadang that person can lie. Tapi when it comes to knowledge, theories, procedures, the one that Ilmi mentioned, couple of things yang kita measure tu, we can decide whether they know or they don't know. Okay, and if they don't know how much, if they know how much they know. Macam tu lah, evidence based ataupun explanation. Sebab apa? Sebab apa itik tu kejar, itik jantan tu kejar betina. Okay, so that's kind of like explanation. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Tunjukkan jalan kira. Then the ultimate thing when we have the item, we want to check the trait level. Again, dia punya tahap ataupun trait tersebut lah. Ciri-ciri yang kita nak ukur tadi. Kalau macam ni, selalunya trait continuum is actually, dia kata benda tu imaginary, kita tak nampak. So that's why we call it latent trait. Benda yang tidak boleh nampak, intangible. Selalu orang kata intangible. That's actually what we know lah from the measurement, mental measurement, pengukuran mental. Sebab benda tu kita tak boleh nampak straight. Dia sedih ke ataupun berat ke, dia heavy ke, dia tinggi ke. So it's all latent. Benda yang kita tak nampak directly. Okay. So it could be low, it range from low to high. Okay, kalau kita kata it's a continuum lah, dia continuous, dia berterusan. Okay. Here, there are different types of traits. Different types of traits. Different traits. Dia bukan trait-trait berbeza. Yang ni kita nak tengok trait dia creativity. Yang ni hedonism. Yang ni apa? Kecenderungan mengambil risiko. Kalau apa? Some people are high on certain trait. Some people are moderate on certain trait. Okay? Kalau dia jawab soalan, katalah yang ni tak payah jawab soalan, tapi we have maybe dia buat performance based punya tugasan. Dia main gitar, dia melukis, dia buat programming. So it's high in creativity. Kita tengok lah, they are in a high continuum, the level. Hedonism. What is hedonism? Hedonism ini ialah kalau dia punya maksud ada tak ada. Okay, there's a risk proclivity. Okay, hedonism ni is like trait ni macam
Suka marah mewah. Ya, cintakan dunia. Okay, those kind of thing lah, hedonism. You love hiburan dan sebagainya. So, kalau kita letak apa? Pakai agama liberty. Liberal lah, liberal. Okay, Sri. Okay. Inilah apa, mungkin tokoh-tokoh agama hedonism dia mungkin rendah. Okay, kalau family normal, like me, yang lagu kadang-kadang, sometimes mungkin average. Okay, this one party like a rock star, 2 in the morning, apa, weekends. Okay, so it's like, or even weekdays. Kan? So they are high in hedonism. Maybe bila kita jawab soalan, dia tengok, oh, very high lah. Sebab dia kata, yes, sangat setuju, sangat setuju. Anda pergi party pada hujung minggu, apa, setiap minggu. Sangat setuju. Okay. Oh. Oh, Ustaz tanya Ustaz macam mana Ustaz pendapat Sri? Okay, that's another debate lah. Yeah, okay, yeah, of course, I'm still enjoying myself. Okay, and then risk proclivity, kecenderungan mengambil risiko, kan? Pergi skydiving, okay, swim with the shark. Kalau yang sederhana, okay, dia takut terseliur and everything, okay, duduklah, still nak buat, tapi buat apa? Buat kat gym, okay? And the less risk proclivity, couch potato, kan? Duduk makan tidur, because I don't want to take risk. It could be, ada juga. Last time they call it this is just aside, most of the time kita kata ada low and high lah, tapi kadang-kadang ada juga yang dia kata unfolding, dua-dua tu high, it could be high on both sides. Okay, cuma yang ni soalan dia, saya suka lari saya suka berjogging di tepi tasik. Kemudian okay, dia adalah, kalau yang ni cakap tidak, sangat tidak setuju, mungkin definitely lah low dari segi apa, kecenderungan dia untuk berrekreasi. Tetapi ada juga yang maybe pelari marathon, dia are very high lah dekat sini. Jadi dia pun cakap tidak setuju kat sini. Sebab dia mungkin jogging at the park is too easy. I like to sprint. Okay, pergi apa, merentas desa whatsoever. Okay, so that's actually low juga. So that is actually unfolding model. That's very extreme cases lah. That's a model lah, kita boleh ukur juga. But normally we say that people are low, apa, medium, average on certain things, and then are very high. Okay, and we all have locations. Kita kata lokasi kita kat mana? Anda kat mana? Person, property. Okay, Anda kat sini. Kalau tengok clown, mungkin dia punya apa ni, kecerdasan emosi, emotional stability, stability emosi. You know, he has to be moderate. You know, sometimes he's sad, but you know, he still like put up a happy face. But this one is just like totally like stability, dia sentiasa nak marah. Yang ni okay, yang ni nampak calm kan, nampak macam apa, very very calm lah, very stable emotion. Okay, emotional intelligence. But then we said like how low? Dia kata dia low, but how low is low? Kan, 1, 10, -3. So how you define her, you know, the level? Because we said that measurement is actually we want to assign number. So we need to assign the low is like what number is low that we can agree upon. Okay, so sama lah kalau ini how average and how high is it. And again, we look at this again, handsome kan. If we get, okay, kalau scale dia 1 sampai 10. So this is 10 lah, 10 is high and 1 is low. Okay, ni biasa, tengah-tengah. Okay, and when we assign, start to assign numbers, that's what, on the scale, that's what we call scaling. Okay, bila kita dah letak, decide lah, what is it. And again, kita kata scale tu arbitrary. It's random choice or personal desire. And there are many ways. Okay, contoh, some people put like 0 to 100. Some people put 110. That's maximum score. And some people use, okay, last one ni scale apa? Last week kita went through 0 as a mean. Kemudian we assume one standard deviation lah. Ini scale apa? Skala score apa? Anyone? Tak ingat lah. Ali, I mean, yeah, low, teacher Sharon. But the scale of the third one with a mean of 0 and standard deviation. Standard deviation of 1, yes. But the scale is Z-score, remember?
Right. So it's a z-scale kita panggil kan. Sebab it's a mean of 0 and standard deviation of 1. This means we put lah. Kalau kita nak compare 50 dengan 5 ni on the same scale, we maybe change to the z-scale. Okay. Yeah. Thank you, Teacher Sharon. Come on. Okay, there you go. Okay, this one, if we use this score, is maybe -2. Again, if we use this score, maybe 2 out of 10. This one, maybe 10 out of 100. That's how low it is. So, okay. Any physical science, we use, some people use pounds, grams, kilograms. This is it. You know, we are doing the same thing. We are scaling, putting numbers on numeric scale. Putting numbers on the scale and it comes out with numeric scale lah, dia akan menghasilkan skala numerik. The same. Scaling has to do with ruler. What does it have to do with ruler? The ruler tu is a scale lah. Okay. That is actually the scale. And you can see here, the scale here is interval. Okay. Jarak 0, 1 sama dengan 1 dengan 2. Interval means equal distance. Kan, maksudnya kita boleh tolak 2 tolak 1 dengan 1 tolak 0. 1. So it's equal difference. The perbezaan pun sama. Okay. And this is scaling. And more like interval. Scaling. What does it have to do with this? Who knows what is this? This is a hurricane intensity. Measure macam mana kita nak measure apa? Hurricane apa? Ribut taufan. Yeah. Ustaz Mahir. Banjir. How do you scale this? Level air. Okay. High, tinggi kan. Paras bahaya. Paras bahaya tu berapa? Okay. Yeah, depth of water. So how you scale this lah. Means we can put numbers depending on the severity of the banjir. Same. Ini pun I forgot lah. Dia punya apa? Dia punya ukuran. Hurricane. Apa? Yeah. Better not to tell. Saya salah. Kena check balik kan. Kelajuan taufan. Dia ada kelajuan dan juga something Sri. Tapi yeah, that's what I meant lah. Maksudnya macam setiap taufan tu ada ni lah. Oh, Nadrasah Saffir-Simpson could be. Okay. Okay, but the idea is like actually we want to measure something, the intensity of the hurricane. You know, the apa? Ke dalam level banjir lah, tahap banjir dan sebagainya. Okay, tadi benda-benda itulah basic, tapi back kepada kita punya class is actually usually we use questions lah. Kita ada test kan, dalam test ada ujian. Okay, so if we want to develop a measure of physical well-being, kita nak tengok ukuran, kita buat test tentang kesejahteraan. Okay, we have 20 items dan satu item tu dia markah tinggi dia 4, markah paling rendah dia 1. 1 tu maksudnya kalau dia kata low lah, I'm stressed one all the time. Kalau dia kata kalau dia kata I'm stressed, 1 tu terbalik lah. Kalau dia kata I'm happy all the time, high, okay, that's high, well-being dia bagus. Okay, this is physical well-being. I'm so sorry, not like because that's mental health. This is physical well-being, maksudnya kita punya badan lah, physical. So how do you want to assign? Dia jawab test. Okay, it says that okay, skala kita akan jadi 0 sampai 80. Do you know why? Kosong jadi D pula dah. Okay, so we have 0 sampai 80. Kan? Sebab apa? Sebab kita ada berapa soalan? 20 kan? 20 item. Alamak, warna kuning. I'm so sorry. Okay, 20 item kali dengan markah tinggi dia apa? 4 lah. So, that's why the scale is 80 lah. It's the maximum level.
Okay, so this is the skill that we want for our physical well-being punya test. Okay, IQ test. Ingat tak? Kan? It starts with 100 and then standard deviation dia 15. So 15 plus 15 above and minus 15 below. Kan di bawah. So then kat sini pun dia adalah decide where are you kan in this skill. Ada empat jenis. Nominal, ordinal, interval, ratio. And I think this is, you notice this a lot. And dalam SPSS, kalau perasan kita pun ada satu, kita panggil measure. Measure tu that's the skill lah, tak skill. Kalau perasan kita ada 3, tapi ke sini ada 4. Kenapa? Sebabnya interval dengan ratio ni, dia dah condense dalam skill. Sebab, special case sebab ada interval skill tu. Kan nampak pembaris tu kan? Ordinal, dia ikut susunan, ranking. Nominal is not about quantifying. Kita nak label saja. Dia group A ke group B? Group A 1, group B 2. Okay, doesn't mean that 2 is better than 1. We just in terms of labeling saja. Yes, gender Farhani. Thank you. Okay. So yes, interval and ratio skills, we are, dalam SPSS memang dia refer as scale ataupun skala. So nominal ada distinct classes macam tadi Farhani cakap, ada gender kan, bandar, anda apa, luar bandar, pergi bandar dan sebagainya. Okay, tu ada kahwin tak kahwin, bujang dan sebagainya. Sekolah kahwin tak kahwin, bujang. Okay, ordinal ada natural order or rank. Okay, yang ini siapa nombor 1, siapa nombor 2 dan sebagainya lah. Ini ialah apa kita nak rank soda, minum soda. Okay, Nur dengan Liana, dia nak suka soda mana? Okay, Nur dia kata nombor 1 dia suka Fanta. Okay, betul kan? Oh, nombor 1 silap. Nombor 1 Pepsi. Dia ikut rank lah. Nombor 1 Pepsi. Kalau yang ni from the highest lah. Pepsi, 100 plus dan sebagainya. Last sekali Fanta. Kalau Liana, okay, preference dia Pepsi. Lepas tu, kalau tak ada Pepsi, kau boleh nak Pepsi juga. Kemudian baru 100 plus. So, the difference dengan Liana punya perbezaan dia minat Pepsi dengan 100 plus ni tak kisahlah, dekat sikit. Kan? Versus dengan yang ni. It's like quite far. So it's no more like the same macam ruler pembaris kan, the distance tu. So they say like no objective distance. Sekejap saya tanya apa dalam chat. Right. Kita boleh guna anything lah, Sri, SPSS tu. Just tapi sebab kita guna ni untuk mudah kan, sebab dia tak perlu masukkan formula dah. Kita boleh buat dalam Excel, kita boleh buat dalam R as a programming, kita boleh buat dalam Stata. Jadi kita ada setengah company, testing company kan, dia bagi item man. Item man tu untuk analisis item lah. Nak tengok difficult ke, easy ke soalan kita. So one of the programs yang kita boleh guna ialah SPSS. Okay, so SPSS ni macam nak analyze. Okay, no objective distance. Okay, ada soalan tentang no objective distance. Okay, this one maksudnya the way Nur like Pepsi and 100 plus, mungkin kalau tak ada Pepsi, lepas tu 100 plus. Okay, is dekat. Just a second. Okay. Jadi kalau Nana pula dia punya Pepsi, kau boleh nak Pepsi je. Lepas tu boleh Pepsi 100 plus. Okay, lepas tu Fanta Sprite ni tak kisah. Yang ni satu pun tak kau boleh Fanta, lepas tu Sprite, lepas tu segelap. Yang ni dia ada beza sikit. Yang ni kalau 100 plus tu boleh kau boleh Pepsi atau 100 plus. In the different. Okay, so jadi dia kata no objective distance. Maksudnya kalau macam pembaris tadi, yang ni macam first place, second place. Kali lebih tenang kot. Soda. Drink soda kan? Okay. Tak healthy langsung. Okay, first place, second place. Katalah yang ni pemenang pertama, dia datang minit 45. Kata Mentas Desa ke apa ni. Okay, minit 45 dia sampai. Apa? Ni first hour kan, so 60 lah, 20 minit. Ini 120 minit kemudian dia sampai. 2 jam kemudian. Kemudian nombor 3 dah lepas. Nombor 1 dengan 2 ni dah duduk lama. 5 jam kemudian boleh sampai. So the difference dengan 1 dengan 2, first place dengan second place is different from third place dengan second place.
So there's no objective distance here. Tak ada jarak yang objektif. Maksudnya kalau kita tolak 4 dengan 3, tolak 3 dengan 2 lain. Kan dapat jawapan ni kan. 4 tolak 3, yang ni dia dapat 6 jam, 6 jam setengah. Yang ni 5 jam. So beza dengan sejam setengah. Yang ni sejam. Beza 1 dengan 2. So it's not like there's no equal distance, no objective distance. Okay? Boleh ke? Yang bertanya? Yeah, interval. Tapi interval, when we say interval, that's definitely an equal distance. Sebabnya dia memang 1 dengan 2 sama dengan jarak dia dengan 2 dengan 3. 3 dengan 4 sama dengan 2 dengan 3 ataupun 5 dengan 6. Okay, but yang ni dah jauh ni. Yang ni, Allah. Kenapa dia suka buat macam dekat abang? Jarak dia tak sama lah. Yang ni, it's not. And second and third place, I don't want to use interval sebabnya interval we use for the type of scale yang memang equal distance. Yang ini jadi perbezaan ni. Distance lah, kita panggil distance. I know interval is similar. So this is distance. Memang jauh lah jarak dia dengan yang ni. So it's like, okay. Sekejap. Okay, you got it. Okay, yes. To share with me. Okay, still private. Okay, yang bertanya tadi tanya privately. Okay, so dia perbezaan dia lah. Ada echo ke? Mahir? Saya pause unmute. Suara? Echo sebab suara saya macam rockers lah. Okay kan, Mahir sekarang? Mungkin sambungan ni kot, sambungan wire kot. Bukan echo, sambungan wire. So, kalau or sometimes bila ada kawan-kawan yang lupa nak unmute, jadi dia yang nak mute, jadi mungkin dia pakai echo juga lah. Terima kasih semua orang ni Ni elektrik. I don't know what happened today. So far mine is okay, dah tak ada bunyi dah, titik tu tak bunyi dah. Worse ke? Tak boleh dengar, maksudnya macam adakah ia mengganggu? Yang tu je. Bunyi tersebut mengganggu ke tak? Semua ingat, okay. Yang lain? Ada macam sekejap speaker. Not your phone. No, I don't have anything. I'm just playing, like, you know. Memang tak pakai apa-apa sambungan. So far, okay. Sama macam tadi, doktor. Saya mute. Okay, testing. Okay ke sekarang? Sikit-sikit Okay. As long as dia tak mengganggu. Kalau dia mengganggu, I don't think it's useful jugalah. Okay. I have no idea. My internet is full. Shit. Hari ni semua tak buka kamera. Lihat, time kita buka kamera dan okay. But this time I mute everybody. Okay, thank you. Kalau boleh teruskan,
Teruskan sementara ni dan see hopefully the recording is clear. My part I have no problem dah tak dengar bunyi elektrik ke ataupun bunyi that kind of digital tak ada. So that is actually ordinal. Ni macam ni contohnya kalau kita nak rank dan ingat tak minggu lepas kita tengok experiment rank kan, macam ni kita kira this is the same data dengan experiment rank minggu lepas. Okay, ini markah matematik, ini markah sains. Kemudian kita rank pula. Yang mana nombor 1? Okay, nombor 35 paling tinggi. 1. Kita sort lah nombor 1, 2, 3. So this is basically kalau kita ada sikit data, kita boleh buat macam ni lah. But kalau dalam experiences, dia akan basically this is how they actually kat belakang tu yang terus balik. Tapi yang kita tak nampak tu, this is basically dia rank dulu mathematics, dia rank dulu sains, kemudian dia correlate. So untuk dapat tu, tunjuk kata yang mana satu tinggi. Yang ni, so nombor 3 ni kita tahu student nombor 3 ni matematik dia apa? Dia pandai matematik. Sains dia nombor 4. Tak dapat. Pelajar nombor 4 dapat nombor 2 tapi sains dia ada juga still lah dalam range tu. Tapi kita tengok lah, ada tak hubungan antara skor matematik dengan sains. Tapi dari segi ranking. Nanti tujuan dia nak rank. Just nak rank. Not necessarily nak guna 35 dengan 81, 28. Dia tak ready. Kalau dia guna yang ni nak correlate, dia guna Pearson. Okay. Jadi kalau dia guna yang ni, dia guna Spearman rank. Just to show the rank. The data yang ordinal, nak tunjuk ada yang mana satu bagus. Dia nak compare Malaysia lah. Okay. Okay, this is interval. Interval sikit ataupun skala interval. Yang ni ada interval yang sama. Similar to is actually interval. So it could be the same meaning. Tapi bila kita guna, kita just mention ordinal scale, is actually no equal distance. Okay. But here we have equal distance lah. 0, 1, 1, 2, dan sebagainya. Everything is the same. So basically kita boleh tambah tolak bahagi darab. No problem. Okay. Jadi kita boleh compare lah magnitude. Yang mana bagus, yang mana lebih, yang mana pun lagi banyak. 5 lebih banyak pada 4. Okay. Dan perbezaan ni sama dengan perbezaan 4 dengan 3. So this is actually the interval distribution. Cuma bila interval, dia tak ada 2, 0. Maksudnya arbitrary. Maksudnya 0 tu bukan ketiadaan kepandaian. Ataupun 0. Kalau kita kata 0, bukan ketiadaan handsome. Ketiadaan persetujuan. Just, it's just terlalu rendah. Okay. But it's like, it doesn't have natural meaning. Maksudnya bukan could be 0 takak beku. Takak beku is bukan ketiadaan haba atau ketiadaan suhu. Okay. Itu maksudnya. So it doesn't have natural meaning. Contoh macam ni. Okay, temperature. Biasa 100 dengan 90 sama dengan 90 dengan 80. The same. Okay, walaupun dia guna Celsius ke Fahrenheit ke, dia guna still lagi interval. Tapi kosong tak semestinya ketiadaan suhu tadi, dia hanya takak beku. Okay, sama kalau kat sini, takak beku dia mana? Takak beku dia nak parallelkan dengan kosong. Takak beku dia 30 Fahrenheit. 30 Fahrenheit tu. Beku lah. Okay, sejuk sangat tu. Okay, so masih lagi ada cuma dia cakap tentang takak beku. Tapi kalau Kelvin, yes, kita dah guna ratio. But back to education purpose. Ini lah dari segi skala interval. Kalau kosong tu bukannya tak ada. Misalnya ketiadaan memang tak ada evidence lah. Kita kata tak ada evidence. Okay, ataupun tujuan dia terlalu tak kena dengan SK tu. Kita dapat kosong. Okay, tapi still lagi maksudnya ada beza lah satu dengan dua dan sebagainya. This is rating scale kita. Okay. Yang ni ratio. Ratio bila selalunya yang kita guna untuk assessment dan sebagainya, kita guna skala interval. Okay. Skala ratio, jaranglah guna social research. Selalunya science. Okay, kita physics dan sebagainya, dia ada ikut interval sama juga jarak 1 dengan 2 sama dengan 3 dengan 4. Okay. Beza 3 dengan 4. Tapi dia ada 0 point. Okay, maksudnya adalah ketiadaan sesuatu kualiti yang kita nak ukur. Okay. Sebab penting juga kan kita nak compare. Okay. Kosong maksudnya kita tak kira. Okay. Heartbeats. Okay. Kalau kosong maksudnya danilah weight. Again, the zero value is meaningful sebabnya 0 gram is tiada ketiadaan jisim. Basically, kita cakap penuh suhu lah. Dan ratio kita tak
kita tak guna sangat dalam pendidikan sebab kita tak kata ketiadaan matematik, upaya matematik. Kita tak kata lah zero. Ini zero. Tak tahu langsung matematik. Still dia boleh kira 1, 2, 3 kot. Dia boleh tahu beza duit. Pulang balik berapa ringgit kan ni kan. Pulang dia bagi 20, patut bagi RM10 kalau barang dia beli RM10. So still ada. Cuma bila matematik betul dia tak boleh. Okay. This is example Kelvin. 0 point. You can see the interval scale. This just want to show like kalau Kelvin ya memang absolute zero. Okay. Tak ada kosong. Okay, ini tentang physics lah. We don't have that much interest. Okay. Tapi kalau kita tengok balik, kita compare the one that we use usually in education ialah ataupun research in social science, interval scales. Ada juga yang kata Likert scale tu ordinal sebab tak ada jarak antara strongly disagree dengan disagree. Contohnya, mungkin lain orang lain dia punya strongly disagree. Cuma selalunya we can make assumptions. Ada dalam buku research dia akan kata we can make assumptions lah. It can be interval scales because we want to have that nak differentiate kan. Okay, so pure quantitative mungkin dia tu. Dia kata skala Likert tu ordinal. Okay, but basically what I'm trying to say is actually kita dalam pendidikan kita guna interval scales bila kita nak quantify, bila kita nak bezakan antara sesuatu quantity. 5 lebih tinggi daripada 4, 6 lebih tinggi daripada 2. Okay, and it's actually equal distance lah. Bila kita tolak tu maksud dia sama. Tak macam tadi, yang ni sejam, yang ni 3 jam beza antara nombor 3 dengan nombor 2. Tapi nombor 2 dengan nombor 1 beza 1 jam. Okay, nominal memang kita just nak label. Gender kita kata qualitative. It's not quantitative. Maksudnya kita tak katalah kalau kita kata lelaki kita label sebagai 1, perempuan kita label sebagai 2. It doesn't mean perempuan lebih bagus daripada lelaki. Tak. Just hanya labeling. Okay, that's a nominal scale. No magnitude, no equal intervals, no absolute zero. Okay. Yang ni lah selalunya 2 ni kita pakai lah dalam research ataupun dalam assessment. Okay. Ordinal ni kalau kita nak rank jadi norm reference lah balik. Kita nak rank individu. Kan, siapa nombor 1, siapa nombor 2. Dan most of the time I think nowadays, especially in university, we don't have the norm reference lah. Kita tak kata lah, okay, group 4 lebih bagus daripada group 1. Kita kata, the criteria, dapat markah. Okay, the rubric, based on the rubric. We meet the rubric criteria, ada markah. Right, norm. Norm means we want to compare people, but now we don't want to compare them. We said that criteria, we use the criteria means we meet that criteria given in the rubric ataupun tahap pemasaannya yang diberikan markah tersebut. Okay, and we are not interested to compare Sharon dengan Mimi ataupun Ustaz Mahir dengan Ustazku. Okay, those are when we don't want to do that. So most of the time we use this tool. Okay, yang ni sambil pusing, macam mana ni nak buat? Nak rate ni, skala apa ni, dia punya ni, dia punya gambar pula lah. Yang ni marah, marah ni, marah sangat ni, mulut tengah ni. Yang ni marah juga lah, upset sikit, tapi still lagi sopan tutup mulut. Yang ni senyum pagi gini. Okay, but then we say that okay, this is something considered, okay, this is ordinal. But then bila kita nak make sure, kita akan rate dia, kita akan measure dia 1, 2, 3, 4. Okay. Apa perasaan anda jika tentang kelas kita, tutoring sessions hari Tuesday dengan Thursday ni ada edit one time dekat after school punya survey lah, kita panggil after school program. Macam kita macam kelas kafar tu kan, yang ni after school program dekat church. Had to evaluate the program. So tanyalah student, apa pendapat anda? How rate lah dalam muka. Sebab nak tanya budak-budak, so tanyalah dalam emoji. Okay, senyum 2.5. Kat mana tu? You can decide because it's arbitrary, right? The scale. So you can put this is 100. Okay. Yang ni 75. Yang ni apa? So then you have to categorize, you have to define what does the scale means. What does 75 means? Kalau kita dah kuratakan semua dapat 75. Oh, majority students rate happy lah with all these indicators. Okay. Well, how do you feel when other students are noisy? Senyum pula sebab saya pun noisy. Okay, those kind of things. So that's why I'm saying like some people just say that 1.5.
Yeah, you can. Thanks for sharing. But most of the time we go with normal. Some people try to make like 1 to 8. Okay, you can. Just want to make sure like skala tu lagi lebar lah. Rather than you macam kalau kita letak 1 dengan 4 versus dengan 2 dengan 8, kita akan dapat something like macam mana? Kan? The scale. Okay. Sebab kita guna scale macam ni. It's just different location je. Tapi that's why kita standardize balik guna Z-score. So how we want to map them together? Want to compare apple and orange. In this one kita compare apple and orange. And kalau kita put on the Z-score, kita compare apple and apple, orange and orange. Okay, kat sini usually kalau kita ukur belajar kita guna interval. Maksudnya 1 unit increase sama dengan sama je di sepanjang continuum. Kan? Maksudnya yang ni tambah 1, ni tambah 1. Yang ni tambah, okay? Sama lah. Kalau ruler 1 inci sama setiap ruler tu. Beza dia 2 inci, perbezaan 3 dengan 2 inci sama dengan perbezaan 4 dengan 3 inci. Sebabnya kita boleh tambah tolak bahagi darab dengan bermakna. Sebab tu kita guna skala interval lah. This one, equal difference. Equal. Dia berbeza tapi sama. Yang ni pun hidup panjang, ni pun hidup panjang. So bolehlah compare. Cuma yang ni tadi punya merah, yang ni tadi punya hitam. Okay. It's just a fun lah. Joke. Okay. This one I'm gonna skip. Tapi I'm gonna basically kita score. Bila kita kita punya bila kita letak score kita di scale, kita decide what scale we want to use, and it has to be interval. Okay, from now on we can skip this part sebabnya it's relate to scoring. Okay, and ini is going to be very local. Okay. Okay, back to ini. So basically kalau kita ada buat bila kita ukur banyak kali, so at some point kita akan dapat mean, kita akan dapat ukuran yang tepat lah. Cuma ada sometimes we get error. Bila ada error tu, that's when actually kita kata reliability kita rendah. Okay, because okay here this is measurement error, kita tak cakap lah. Kita nak cakap Encik. Anak Encik ni dia punya skor kami, measurement error-nya begini-begini. Kita tak cakap lah, tapi kita guna reliability. Kemudian percayaan skor kami bagus. Sangat, memang pelajar-pelajar memang kita tengok lah, ada pencapaian yang tinggi. Jadi, nampak kesungguhannya memang macam tu. Jadi, skor tersebut boleh dipercayai. Ralat, dia tak cakap ralat lah. Bila cakap dengan public kan, ralat pula, benda ni. So it's actually the same thing. We just want to use the more standardized, more user-friendly term. We say boleh percayaan, reliability. So bila high reliability, kita punya measurement error low. Low reliability, kita punya measurement error high. Tapi jangan go through juga lah yang atas-atas tu sebab at some point it gives you understanding untuk how you want to check the difference between the score. In terms of measurement error, kita nak tengoklah berapa banyak perbezaan yang kita tak buat kawan, yang kita tak minat. So sometimes kita panggil error, padahal error tu benda-benda yang sometimes dia punya emosi, dia punya motivasi kan. Could be anything. Kalau kita tulis item to problem macam yang cikgu teacher Mira, teacher now formation tu kan. Kalau kita tulis tak betul, ada error juga, pelajar confused, melakar, nyawa kan. So what is actually you want to ask? So it's going to contribute to error. Okay. And like I said, reliability relate dengan validity. Dulu kita kata test tu valid. Test tu ukur apa yang dia nak ukur. Valid lah tu. Dia nak ukur matematik. Soalan nampak macam matematik. Ada angka, ada nombor kan. So student kena buat jawapan. Nampak macam valid lah. Okay, nampak macam valid. So it's face validity. Nampak macam characteristic of the test. It measure apa yang test tu nak measure. Okay. Kemudian later the development of validity, dia dah cakap tentang macam mana kita guna skor pelajar tersebut. Of course, kandungan ujian tersebut penting. Itu ialah
content validity lah. Kemudian ada lagi lah macam mana kita guna MUET. Kita guna Malaysian University English Test. Kita guna nak masuk universiti. Pernah kita guna skor MUET tu dan dapat dia pangkat, tak ada pangkat. Stress tadi. Kalau cikgu dulu lah masa sains dengan matematik dalam bahasa Inggeris kan. Dulu cikgu guru pakar yang MUET dia 2 macam mak saya tu. Dia nak kena sebab dia guru cemerlang masa tu dalam bahasa Melayu. Tapi bila bahasa Inggeris dia kena ambil juga MUET. Just to make sure she still maintain as a guru cemerlang, guru pakar tu. So that kind of thing lah, they use the MUET. Why don't you use the science SWAT? Science University or science in school? SSI, something like that. Macam another test that you have to develop to focus on that. Yeah. Ya, kelas ni buat akam dan saya memang sentiasa letak kat YouTube lah. Ada saya tak sempat nak masuk dalam group tapi go back to my YouTube channel tu ada ikut kelas. Saya letak nak sekian-sekian. InsyaAllah. Okay, dan sekarang kita nak tengok macam mana kita interpretasikan dia. Okay, apa maksud SPM sedemikian rupa kalau tahun 2020. Okay, kemudian macam mana kita guna. Ada tak beza? Macam mana akam belajar tersebut untuk sesuai ke tak dia? Dia belajar dekat rumah saja. Macam mana SPM dia terbaik 5 tahun. Controversial kan? Dan orang kata Allah, takkanlah aku punya SPM tak bermakna sebab Allah nak complain, nak condemn ni. Sebabkan tu. So, how do you use that? Sampai tu ya, query. Macam mana dia masuk kat nak masuk kat bidang-bidang kritikal. Because they use those SPM score. Oh great. Masuk, nak tentukan nak masuk bidang medik ke, tak medik ke. Nampak macam orang banyaknya terus tu pakar bagus-bagus. Kan calon. Calon lah sebab dia nak masuk ke bidang politikal. Yang keluar berapa orang. Kan? So those kind of things lah. The interpretation. How we going to use SPM score? What do we use it? How do we interpret? Apa maksudnya bila dapat 5A? Apa maksudnya dapat 10A? Okay? Ini memang apa? Slowly but surely we try to move away from the test. Validity is actually the test is measuring what it meant to test. Nanti group validity mesti akan ada. Jadi validity bermaksud ujian itu mengukur apa yang dia boleh diukur. That is actually the definisi yang untuk konten sikit saja. Dia boleh dia mewakili maksud validity secara keseluruhan. Tapi sekarang kita dah cakap tentang kegunaan. Users, interpretation. Bagaimana kita interpretasi markah tersebut. Dan bagaimana kita guna. Dan siapa guna? Stakeholders. Kan? Penggubah dasar. Ataupun pemegang taruh. Macam mana nak guna? Dia nak decide dan sebagainya. So ini saya buat dalam bentuk bahasa Melayu sikit supaya mudah faham. Okay, sebabnya first dia kata kesahan, okay. Atas tu bahasa Melayu, bahasa Inggeris lagi. Validity concerns whether the obtained scores need to correct and intended interpretations and decisions. Maksudnya, yang kita memang asal-asalnya kita buat test tu untuk certain ujian, untuk certain kegunaan. Sebab kita nak buat sesuatu keputusan tu berdasarkan ujian tersebut. Tapi kita guna ujian tu untuk buat something else juga. Okay, soalan-soalan yang kita selalu tanya lah. Terus ini kita bercakap banyak tentang argument. Kita berdebat. Ada bukti. Mana bukti? Okay. Kenapa kita guna? Okay. Yang tu. Nombor 1. Is the score reflective of the level of the trait intended to be measured? Maksudnya kalau kita score dia dapat markah dia sederhana. Betulkah skor tersebut reflect dia punya kebolehan sederhana? Kan sebab kita main graf. Okay. Adakah markah ujian matematik pelajar melambangkan tahap kebolehan matematik beliau? Dia bercakap pasal matematik lah. Ataupun kalau soalan terjemah dalam bahasa Inggeris, dia bukan dia bahasa dalam bahasa Inggeris. Adakah markah ujian matematik pelajar melambangkan tahap kebolehan matematik dan bahasa Inggeris beliau? Kita nak buat matematik tapi kita terukur bahasa Inggeris sekali. Okay. Jika ujian dijalankan menggunakan komputer, adakah pelajar perlu menguasai kemahiran komputer untuk menjawab soalan matematik yang dikemukakan? Jika markah matematik pelajar rendah, kenapa? Kerana beliau tidak cekap menggunakan komputer, tetapi cekap mengira menggunakan pensel, kertas dan kalkulator, adakah markah matematik pelajar tersebut sah? Okay, dalam konteks sekarang ni, I'm not gonna answer, I'm gonna stop here. Nanti next week kita akan continue sikit lagi dengan ni. And we're gonna do I'm going to tell you to do, so you think you can do assessment sekarang lah supaya sama-sama ya. Kita sempat untuk cover next week. Tapi kita akan cover yang sama yang ni minggu depan. And I'm going to send you a game. But this game is not based on this. It's based on the lecture 5 dengan 6 yang I just share on Dropbox.
Okay, I'm going to share balik slides, 3 slides yang penting. Okay, this is a game. Basically, dia tak ada markah tapi dia ada hadiah. Okay, so you can do, buat seorang-seorang boleh, buat dalam group boleh. Gonna continue this later. Ini tengah hangat ya. Stop kat sini dulu untuk ni. But I'm gonna ask you to do this sebab anak-anak. Now, I have this game from LGD. Okay. This is a question. Dia kata nampak macam game kan? But this is nothing to do with computer and stuff. Kita just guna this kind of soalan. Slide dulu. Nak terang dulu. Oh, dah keluar. Look screen. Okay. Sekejap lagi saya akan share, saya dah share pun dokumen yang penting-penting ni. 3 dokumen ni dah ada. 1, 2, 3. There's a document. Yang ni, again, boleh buat poster. You want to do individually or you want to do use your group presentation ke ataupun your GBA or AA group. Okay. So, yang penting minimum 4 orang. Minimum, maksimum 4 orang. Okay. Yang ni ada hadiah. Semua buat sambil-sambil lah. Buat sambil. Tapi siapa dah hantar dulu dapat. Dan siapa betul semua, dapatlah. Consider top winners lah. Okay. I have 3 ni dah ada. I'll share again. Masuk dalam WhatsApp sekejap lagi. Ada 3 dokumen ni. Soalan ni berdasarkan dalam, ada 4 pages ni. 4 pages ni. Satu ni dah apa gambar ni kan. So 3 soalan 3 page lah. Okay. Jawab semua dalam Word document ke apa. Sebab I will give also soalan ni dalam bentuk Word document. So boleh jawab dalam tu. Okay. Dan send PDF. Email kepada my TA, teaching assistant saya, nama dia Arlene. She's in Sarawak. I never met her, tapi she's been very great. Fletcher Arlene. Hantar kepada beliau dan CC kepada saya. Boleh main sampai 13, sampai hari Sabtu. Misalnya kalau orang tengok duit, dapat duit ni, ini contoh yang sampel. Padam lah, sampel dari CSPE lah. Sampel. Okay, sekadar gambar hiasan. Tapi dapat duit lah, tak adalah banyak macam ni. Top 8 akan dapat ni lah duit. So depends lah if you do plan 4 orang, top 8 lah. So siapa betul semua, first accuracy. Based on siapa betul semua. Sampai dulu lah dalam email Fletcher. Okay. Itu buat beliau yang akan tengok sebab I have the answer scheme. Nanti 13 ribu lah I'll give you the answer. Ini sebenarnya tujuan dia untuk suruh tengok slides dan tengok content. Okay. Sebab I know, my semua benda yang I give and everything and you have a lot of classes, memang tak sempat if not guided. So I'm thinking about this assessment lah. It's not so you think you can dance, it's so you think you can do assessment. Okay, nampak macam gempak tapi basically you jawab soalan begitu. Right, of course again, I hope everybody try. Submit. Like I said, no, dia tak ada penalize apa. I just want you to go through the soalan je. No, the slides saja. Sebab now we are moving with the innovation. My slides tu considered gemuk lah. Tapi considered baru lagi dekat Malaysia. Tapi bila masa I join the BMC tu, beyond multiple choice punya conference tu, I say, it's too fast. Sekarang ni orang tak buat multiple choice, orang main robot. Tapi still ada lagi multiple choice. Ilmu multiple choice lah. So those kind of things lah yang kita nak keep up. So I hope we can go check and see. These 3 documents, sebab soalan-soalan dia berdasarkan 3 documents ni. Ada 3 pages ni. Senang je pun, memang senang. Alah, 2 page je. Yang ni pun gambar. Okay. So, I'll share detail on WhatsApp. Thank you very much, everyone. Thank you for bear with me macam suara pemudoma dan sebagainya. We'll talk to you insyaAllah next week. We'll go through all of the items and I'm going to continue with the validity tadi tu. Yang tu yang penting tu. Sebab we try to move away from the traditional understanding of valid. As to valid. When we talk about valid, we talk about the score. We talk about the interpretation and the uses. Macam mana kita implementasikan skor tersebut, the score dan juga macam mana kita guna skor tersebut.
untuk apa? Untuk masa depan manusia, of course. Kan nak jadi pakar ke dan sebagainya. Tapi betul ke sah kegunaan tersebut? Okay, kalau tak sah, okay. Okay, Assalamualaikum everyone. Siapa nak scan boleh scan. Doktor. Okay, thank you. Please, siapa nak scan atau siapa yang nak let me scan manually, let me input your name. Thank you so much. I know. Thank you, Doktor. Thank you. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Assessment option macam mana? Ni ke untuk you can do assessment ni ke? Yang tadi tu ke? Yang soalan dalam thank you. Tak. Yang pasal apa? Yang kita ada dua kumpulan. Satu yang roleplay, satu lagi yang ikut option tu. Bebas. Tak kisah. Ikut suka. Ikut suka Ustaz Mahir. Rasa mana yang selesa yang mana? Kalau buat group yang okay. Kalau nak buat seorang pun tak apa. Just nak apa sebab apa yelah kalau buat group. Kalau satu group lah dia akan ikut consider group lah. Menang tu. Boleh ke Ustaz? Kalau rasa nak group dengan orang lain betul. Thank you so much. Terima kasih Cikgu Manis. Saya tak sempat ya semua melupakan amin. Tak tahan. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu. Thank you so much. Cikgu dah. Ya, tak masalah nama Cikgu. Terima kasih, Doktor. Sama. Terima kasih Doktor. Moga cepat sembuh. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Get well soon.